Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan julus itu ialah rupa taraghub. Pada muka surah yang kelima. Dan julus itu yakni duduk. Julus dengan makna duduk, yakni duduk yang dikehendaki itu duduk di dalam sembahyang lah. Ada beberapa duduk, mana antaranya rukun pendek, duduk antara dua sujud. Dan duduk istirahah, itu sunat, bukan rukun. Kita ni sedang bicara tentang sembahyang batin. Sembahyang ada dua, sembahyang zahir, sembahyang batin. Maka sembahyang zahir itu sebagaimana yang kita maklum, yaitu mendirikan rukun sembahyang yang 13 yang terdiri daripada fi'li, qalbi dan qauli, serta syarat-syarat bagi tiap-tiap rukun tersebut. Kemudiannya di dalam sembahyang yang zahir tadi itu mesti mengandungi sembahyang yang batin. Karena Allah Ta'ala firman, aqimis sholata li zikri, dirikan olehmu akan sembahyang itu li zikri, untuk ingat akan aku, yakni ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belum pada ninya telah kita telah Syekh Daud Al-Fattani telah menyatakan beberapa orang panggil rupa sembahyang yang batin, itu rupa kehambaan. Antaranya tazallulan, tasliman, tabazzulan, takhaddu'an, takhasyu'an, taraghuban dan tamalluqan. Kemudian tiap-tiap daripada tazallul, taslim, tabazzul, takhaddu', takhasyu', taraghub dan tamalluq tadi itu di manakah tempat yang perlu kita isi ketika mana kita sembahyang pada sembahyang zahir. Maka hak telah lalunya dia menyata dah kepada kita.
Yani ketika mana kita berdiri itu, dalam hati kitanya mesti ada rupa tazallul. Nah, rupa menghinakan diri. Nah, menghinakan hati kita. Nah, karena sudah menjadi adat orang Arab, apabila dia nak menghormati pada orang lain, mentakzim orang lain, maka dia akan berdiri. Begitulah kita dalam sembahyang, kita berdiri itu, hal keadaan hati kitanya tazallul. Apa rasa menghinakan diri kerana membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika mana kita takbir, Allahu Akbar. Takbir itu kena kepada Allahu Akbar. Tapi rupa orang panggil yang batinnya, mestilah orang panggil dalam hati kita bersepakai dengan sifat taslim, menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sunat juga tangan kita tu angkat. Yani angkat tu pada beberapa tempat lah, bukan semuanya sunat angkat. Sunat angkat ketika mana takbiratul ihram, begitu juga sunat angkat tangan ketika mana nak rokok, begitu juga sunat angkat tangan ketika mana i'tidal. Tetapi daripada i'tidal nak ke sujud itu tidak disunatkan angkat tangan. Begitu juga daripada sujud duduk antara dua sujud pun tak sunat angkat tangan. Daripada sujud yang kedua nak naik rakaat yang kedua pun tidak sunat angkat tangan, melainkan setelah daripada tasyahud awal. Tu barulah nak naik ke qiyam tu sunat angkat tangan. Itu jangan tiap-tiap rakaat tu angkat tangan semua, kerana itu tidak termasuk daripada perbuatan sembahyang. Silat-silat hari bulan boleh batal sembahyang kita. Baik. Maka hari ininya masuk lagi dan julus. Julus ini duduk antara dua sujud. Ketika mana kita duduk antara dua sujud itu, apakah dalam hati kita yang patut kita bersifat dengan dia? Iaitu rupa tarahub. Tu rupa tarahub. Apa? Gemar, suka. Tanda kata beradab lah tu. Orang puan kan, kalau dia beradab dengan orang ni, dia tak duduk salah depan ramai-ramai ni. Dia duduk iftirash atau tawarruk. Itu tanda kata dia tu orang beradab dan gemar menjaga adab dengan manusia. Begitulah kelakuan kita dalam sembahyang. Maka ketika mana kita tu duduk antara dua sujud, hati kita tu kena bersifat dengan tarahub, gemar dan suka pada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kata bahawasanya banyak tu benda hak kita minta dengan Allah Taala tu, kerana Allah satu-satunya Tuhan yang dapat memberi segala permintaan kita. Maka hal keadaan hati kita pun bersifatlah dengan tarahub ketika mana kita duduk antara dua sujud. Dan tasyahud, yakni dan duduk tasyahud itu, dan tasyahud yakni duduk tasyahud itu ialah rupa tamalluk. Apa rupa tamalluk? Yakni rindu dendam. Rindu dendam bukan dendam kesumak, bukan. Rindu dendam lain dengan dendam kesumak. Dendam kesumak tu benci nak marah. Tapi kalau rindu dendam ni, orang panggil kerana kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu maka ketika mana kita duduk tasyahud, hati kita dalam keadaan kita duduk tasyahud dalam semaya itu, sayugianya kita bersifat dengan tamalluk. Susahlah ni. Semuanya bina takalluf lah tu, tarahub, tamalluk, tazallul, takalluf. Apa takalluf? Iaitu bina takalluf artinya berat. Tu berat. Benda kena mujahadah, kena berusaha susah payah lawan. Dia tidak boleh mari sekaligus. Walaupun kita dah tahu semaya batin ni di mana ke tempat-tempat yang patut kita isi pada ketika mana kita sembahyang zahir, tetaplah susah untuk kita nak dapat bersifat dengan sifat batin di dalam hati kita ketika mana kita sembahyang, melainkan dengan mujahadah.
Tu lalu Allah Taala firman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan kami, yakni jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, pasti kami menunjuki akan jalan kami. Itu janji Allah Taala. Maka karena itulah kata Raisu Sufi, Sayyidut Taifah dia panggil. Sayyidut Taifah, penghulu bagi kelompok tasawuf, atau dipanggil Raisu Sufi, ketua orang sufi, yaitu Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu. Dia kata, man zayyana zahirahu bil mujahadati hasanallahu sairahu bil musyahadati. Barang siapa yang memperhiaskan zahirnya dengan mujahadah, ketika mana dia sujud, dia mengusahakan hatinya supaya dapat takhasyuk. Apa takhasyuk? Tetap hati. Tetap hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap hati, orang panggil menghinakan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Usaha. Mari orang panggil perasaan dalam hati kata hinanya diri dia. Ketika mana orang panggil dia, rokok, dia usahakan supaya ada takhadda', tetap anggota. Tetap anggota. Kan tetap anggota tu tandanya tetapnya hati. Lau khasha'al qalb la khasha'al jawarih. Kalaulah orang panggil tetap, orang panggil hati seorang, maka tetaplah anggota. Artinya kalau hati seorang itu khasyak, pastilah tubuh badan dia pun khudu', menunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ni mesti kena mujahadah. Barulah hasanallahu sairahu bil musyahadati. Nescaya mempercantiklah oleh Allah Taala akan batin hati seorang tu dengan musyahadah. Jadi semua tu orang panggil alat-alat musyahadah lah kalau tu. Mana tadallul, taslim, tabazzul, takhadda', takhashya', tarawwub, tamalluk. Semua tu orang panggil seni-seninya di dalam musyahadah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka berhadap segala hamba mana? Hamba yang sembahyang. Begitu. Maka berhadaplah oleh segala hamba-hamba yang sembahyang, hadap takluk pada kata hadap kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu takluk kepada Allah Taala tu orang panggil hazah mudah tu. Berhadap hamba kepada Allah Taala, mana Allah hadap duduk depan lah. Bukan makna gitu. Berhadap segala hamba kepada Allah artinya berhadap oleh segala hamba kepada tempat yang disuruh hadap oleh Allah ketika mana sembahyang. Itu. Tu cakap di atas hazah kalam tu. Cakap di atas kalam hazah dia panggil. Kan orang cerdik ni dia tak kena cakap sebutir-sebutir. Kalau cakap sebutir-sebutir tu nampak bodoh lalu orang cerdik ni bercakap dengan orang panggil majak apa boleh faham. Tak semesti kena hakikah, semua majak apa boleh faham, majaz. Cakap dengan hazah apa boleh faham. Kerana orang cerdik kalau menata bodoh ni kena cakap hakikah semua baru dia faham. Kena cakap orang panggil betul-betul tak boleh sikit pun hazah baru dia faham. Gimana tu Pak Mak? Nak cukup kepala. Mati mu bunuh diri cukup kepala. Parah nak cakap betul-betul itu. Gimana Pak Mak? Nak cukur rambut yang berada di atas kepala saya. Panjang. Tapi kalau orang bodoh tu nak cakap lagu tu lah supaya faham. Tetapi kalau orang cerdik nak cukur kepala, faham tak? Nak cukur rambut sesuatu yang berada di atas kepala, faham? Tak kena orang panggil hurai-hurai panjang dah. Tak tahulah, mungkin ada di kalangan kita ni Wahbi ke ataupun Ahbash ke ada ni, tak faham tu. Maka berhadap segala hamba kepada Allah. Tengok Allah depan kita, Allah berjihad. Susah pula situ. Maka berhadap segala hamba kepada Allah. Kafir ni Syekh Fadhani, Ahbash pula situ. Buat apa menetap jihad Allah Taala ada depan pula. Bengang kat rumah tu.
Bukan makna hamba tu sembahyang berhadap kepada Allah, makna Allah Ta'ala ada depan. Apa tu? Kata berhadap hamba kepada Allah Ta'ala, yakni berhadap oleh segala hamba kepada tempat yang disuruh hadap oleh Allah ketika mana sembahyang. Itu orang panggil kalam masaknya. Dah. Allah Ta'ala tak tepat lah ngok-ngek. Ni. Tu tak kira mu semaya akidah tak betul. Semaya rajin, akidah tak tahu ke mana. Mu sembah siapa? Kerana tu, alim ulama kita kata la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Nah, tidak betul ibadat seorang itu melainkan kemudian daripada mengenal Tuhan yang dia sembah. Kenal lagu mana? Kenal tak serupa dengan makhluk lah. Itu orang panggil kenal. Selagi mana duk depan duk cokok hangat lagu tu, hak tu dibatu keh. Tu bukan Tuhan sungguh lagu tu. Berjihad bertepak. Allah Ta'ala ni tidak bertempat. Laisa kamislihi syai'un. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Lepas tu dia kata maka berhadap segala hamba, yakni oleh segala hamba, berhadap takluk pada kata berhadap kepada Allah Ta'ala. Tu Allah Ta'ala duduk depan lah. Itu cakap dengan kalah hazah ayat ke dia. Berhadap kepada tempat yang disuruh hadap oleh Allah ketika mana sembahyang. Mana tempat Allah Ta'ala suruh hadap ketika mana sembahyang? Lah Kaabah nu. Tu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram nu. Itu. Hadap tu takluk sekali lagi pula. Hadap ke tempat yang disuruh hadap oleh Allah ketika mana sembahyang tu. Dengan itu mana? Dengan tazallul, taslim, tabazzul, takhadda, takhasya, tarahub, tamalluk. Dengan semua tu. Tu satu-satu ke? Dua, tiga saja ke? Tak takkid pada kata dengan itu. Sekalian rupa yang tersebut. Apa? Rupa kehambaan. Jadi ketika mana kita sembahyang start daripada akad takbir Allahu Akbar. Hati kita tu ada dah orang panggil taslim. Bila kita berdiri betul tu gak duk baca bobek-bobek mulut kita, baca doa iftitah, baca Fatihah, gapo semua sekali tu. Hati kita tu ada tazallul, rupa menghinakan, rasa hina diri kita dalam keadaan hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita duk baca orang panggil sana wa tilawah, baca puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah ka subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu ka. Ada orang panggil dalam hati kita rupa tabazzul, rasa hina. Mulut tak berhenti radu, bobek minta. Tu macam orang. Macam orang miskin itulah. Orang pakai duk minta, tolonglah tolonglah. Tu. Kita dengan Tuhan kena lagu tu lah. Tu. Tuhan suka kita hamba ni minta dengan dia. Puji dia. Kerana apa? Kerana kita tu menzahirkan rupa kehambaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita rokok tu pak dalam hati kita nya ada sifat takhadda. Tetap hati, tetap anggota dengan Allah Taala. Ketika mana kita i'tidal tu orang panggil ada orang panggil sifat tazallul pula. Pas bila kita sujud pula ada sifat takhasyak, merendah, menghinakan diri. Hingga semulia-mulia wajah tepat daripada anggota tubuh badan kita ni, muka wajah tu kita letak ke serendah-rendah tepat sama tinggi orang panggil dengan tapak kaki kita. Tepat orang jijak. Dalam hatinya apa? Takhasyak. Itu. Ketika mana kita duduk antara dua sujud ada taraghub. Ketika mana kita duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, ada tamalluk. Tetaplah kita bila kita semaya beradab ke kiblat tu gak, hati kita tu bersifat dengan sekaliannya yang tersebut, rupa kehambaan yang tersebut. Supaya apa tu? Supaya apa? Ilak pada kata berhadap dengan sekalian itu. Dengan itu sekaliannya. Ilak situ. Supaya berhadap oleh Allah Ta'ala, supaya berhadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka itu musalli, orang yang sembahyang, dengan tarahum, beradab. Tuhan pun berhadap juga gitu lah. Orang duduk semaya lepas tu Tuhan pun beradab gini tengok gitu.
Bodoh lah mun kalau duk faham lah gitu. Maknanya buka orang ahli sunnah wal jamaah tak faham. Ni Syekh Daud Fatani ni ambil daripada mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. La yazalullahu azza wa jalla, la yazalu senantiasalah oleh Allah Subhanahu wa taala muqbilan hal keadaan berhadap Allah taala 'ala al-'abdi di atas hamba. Apa makna berhadap? Tuhan bermuwajahah, berhadap muka wajah dengan bukan gitu makna. Muqbilan tu bukan dengan makna berhadap muwajahah. Allah Ta'ala tidak ada wajah, tidak ada surah. Atau apa makna Allah Ta'ala berhadap atas hamba? Wahuwa padahal ia hamba tu fi solatihi di dalam sembahyangnya hamba. Malam yaltafik selama mana tidak berpalinglah oleh hamba daripada sembahyangnya. Artinya Allah Ta'ala memberi karunia, nikmat khasah. Itu makna. Muqbilan situ dengan mana Allah Ta'ala mun'im bi ni'matin khasatin. Allah Ta'ala menganugerahi dengan nikmat yang bahasa khusus pada hamba dalam semaya. Itu makna. Tu bukan makna Allah Ta'ala berhadap mu hadap Allah, Allah pun hadap kamu, mu tengok Allah, Allah tengok kamu gitu. Lepas tu mu tengok gitu. Itu hadap sama-sama makhluk boleh lah, kerana makhluk ni orang panggil ada muwajahah. Ada wajah boleh bermuwajahah. Allah Ta'ala tak ada usurah, tak ada rupa, tak ada wajah. Tak boleh nak bermuwajahah. Lepas tu apa makna Allah Ta'ala berhadap? Supaya berhadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas mereka itu hamba musalli itu di dalam sembahyang. Iaitu berhadap takluk pada kata berhadap. Ni orang panggil berhadap tu bukan makna. Tu bukan makna bermuqabalah atau bermuwajahah, berhadapan. Bertentangan, bukan. Tapi berhadap situ dengan makna dengan tarahum. Apa tarahum? Yakni tarahum dengan kasihannya Allah Ta'ala. Dengan kasihan tu bukan makna sian, dengan makna riqatul qalb. Kasih asal rahmat, kasih ni orang panggil riqatul qalb. Lembut hati, pecah hati, mailul qalb, cenderung hati, itu orang panggil kasih. Tak boleh nak pakai makna hakikat bagi kasih. Kenapa? Kerana Allah tidak punya hati jantung. Patut apa makna kasih? Kena orang panggil pakai makna lazim. Tak boleh pakai makna asal, kena pakai makna lazim. Bagi rahmat tu orang panggil al-mun'imu, memberi nikmat. Tu ataupun iradatul khair. Ataupun iradatu in'am. Itu orang panggil pakai makna lazim dengan makna sifat zat. Iradatu in'amin. Apa? Tuhan rahmat kasih kepada hamba dengan makna apa? Sedia kalau lagi Tuhan nak beri nikmat pada hamba, belum hamba tu ada. Itu maksud. Atau dengan makna al-mun'im, dengan makna sifat fi'il. Apa? Buat baik dulu dah Allah Ta'ala. Senantiasa duk beri nikmat, tak putus-putus. Itu makna orang panggil kasih yang Allah Ta'ala. Tu kasih Allah Ta'ala dengan mana Allah Ta'ala beri perhatian, beri nikmat yang khusus kepada hamba di dalam sembahyang. Itu makna tarahum. Yakni dengan kasihnya Allah dan lembutnya dengan sifat lutuf. Bil lutfinya dengan sifat latifnya Allah Ta'ala. Itu makna tarahum juga bil lutfi, dengan sifat latifnya Allah Ta'ala, lemah lembutnya Allah Ta'ala. Ia boleh peringat ke tulang kita berdiri semaya, rokok, sujud, iktidah, tak ada sakit belakang, tak ada mara bahaya apa, boleh sebut nama Allah Ta'ala, boleh baca Fatihah, boleh baca surah. Itu mahal lemah lembutnya Allah Ta'ala pada hamba yang duduk dalam sembahyang. Dan berhadapnya tu ada jatuh lagi, dan berhadapnya Allah, dan diterimanya Allah, dan dihamparkan kepadanya, kepada hamba, kepada musalli di dalam sembahyang. Apa makna? Yani maknanya Allah Ta'ala bagi
sifat ya Allah Ta'ala bagi nikmat yang khassah. Nikmatun khassah Allah Ta'ala bagi pada hamba yang duduk di dalam sembahyang. Dah. Jadi orang yang tak dapat, maka dia tak percayalah. Bagi orang yang dapat apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Senantiasalah Allah Taala berhadap di atas hamba dengan makna Allah Taala bagi rahmat yang khasah, dengan kasihnya Allah, dengan lembutnya Allah, dengan perhatian khusus. Allah Taala bagi, Allah Taala terima ibadat dia. Ada Allah Taala hamparkan kasih sayang dia kepada hamba tu. Wahwa padahal ia hamba fi salatihi di dalam sembahyangnya hamba malam yaltafi selama mana hamba tu tidak berhenti, tidak berpaling daripada sembahyang. Benda lagu ni tak mungkin seorang itu dapat percaya melainkan dia sendiri rasa kecak. Itu nikmat tersebut. Maka tafri'nya, maka tiada suatu daripada pekerjaan agama. Tidak ada sesuatu pun, suatu tu orang panggil nakirah. Nakirah tu bila jatuh di halaman nafi, konteks ayatnya tiada tu nafi, maka memberi makna hasar. An-nakiratu idza waqa'a fi siyaqil kalamin nafi tufidul hasra. Maka tiada suatu, yakni tidak ada sedikit pun daripada pekerjaan agama, daripada segala ibadat-ibadat dalam agama ni tidak ada sedikit pun yang terlebih besar daripada ini, yakni daripada sembahyang. Dia sembahyang paling besar sekali. Tu cuba sebut ibadat gapo hak paling besar, sembahyang. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak terima sembahyang tu naik Isra wal Mi'raj. Ibadat lain tak ada Nabi dijemput naik ke langit untuk terima sembahyang. Hanya satu-satunya ibadat dalam agama kita Islam yang kewajipannya diperintahkan oleh Allah ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diterima titah perintah Allah naik ke langit, iaitu Isra wal Mi'raj. Sembahyang lain tak? Sembahyang tu hingga semaya itu sehari-hari wajib 5 kali. Tak ada gitu hak lain. Kalau kata-kata puasa setahun sebulan bulan Ramadan. Tu zakat kalau cukup haul nisa, kalau tak ada nisa, cukup haul pun tak wajib. Gapo lagi? Haji ke Mekah. Tu bagi orang berkemampuan. Nabi pun sekali ya haji. Demo hak kaya juta orang aja, lebih pada Nabi banyak kali pergi. Biar jiran tetangga fakir miskin sesok nak makan tak leh pun. Demo duk kira kerja besarnya kerja haji. Tidak ada suatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar, yang paling agung, yang paling besar, yang paling hebat, nak lebih daripada ini, yakni daripada sembahyang. Sembahyanglah hak paling lebih. Kenapa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'rajnya orang mukmin. Apa mi'raj? Naik martabat orang mukmin itu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia sembahyang. Tu wa tariqatul lil muttaqin. Dan semaya itu juga ialah jalannya bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semaya itu sebab bagi boleh mencegah tuan empunya sembahyang daripada mengerjakan fahsyat dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada lagu sebut. Tu tak sebut inna sadaqah, tak ada. Inna sauma, tak ada. Inna salata. Innal hajja wal umrata tanha 'anil fahsya. Tak ada ayat gitu. Semaya. Tetapi yang terlebih besar daripada semaya ialah sifat batin bagi hati orang yang sembahyang. Mana? Wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu, minta tolong dengan Allah tu bis sabri, dengan sabar dia. Tu was salah, dan sembahyang. Artinya orang-orang yang sembahyang ni wajib dia kena sabar. Bila dia sabar, maka dia orang panggil orang yang benar-benar bersifat dengan sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang layak orang panggil dapat nikmat khasah
nikmat yang tertentu yang khusus Allah Ta'ala kurnia kepada hamba tersebut. Itu. Habis itu. Kemudian kata Syekh Daud Fatani, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula sembahyang itu nurun ay munawwarun. Itu. Bermula sembahyang itu cahaya. Apa cahaya? Cahaya yang menerangi, munawwar. Tu hadis ni Syekh Daud Fatani ambil daripada hadis yang diriwayat daripada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, at-tuhuru syatrul iman. Bermula bersuci itu tuh syatrul iman, sebahagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucap alhamdulillah tuh memenuh-menuhkan akan neraca timbangan akhirat kelak. Wa subhanallahi walhamdulillahi, dan ucap tasbih dan ucap tahmid wa subhanallah walhamdulillah ni tamla'ani, memenuh-menuhi tuh au tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Tamla'ani mana memenuh-menuhi akan langit dan bumi, atau memenuh-menuh ma bainas samawati wal ardi, antara langit dengan bumi. Wassalatu nurun, Nabi kata, bermula sembahyang itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu sebagai burhan, hujjah. Wassabru diyaun, dan sabar itu ialah yang mencerahkan. Wal Qur'anu hujjatul laka aw alaika, dan Quran itu menjadi peguam bela atau pendakwa raya bagi engkau. Daripada hadis yang panjang itulah Syekh Daud Fatani ambil petik sikitnya, bermula sembahyang itu nur. As-salatu nurun, bermula sembahyang itu nur, ay munawwarun, yang mencerahkan. Apa? Pada hakikatnya Allah lah yang mencerahkan. Allah mencerahkan hati kita. Tu dengan sebab kita tu sembahyang, Allah Ta'ala cerahkan hati kita ni, ringan kita nak buat amal ibadat yang lain. Tu berat tubuh kita, takut pada Allah Ta'ala, nak buat segala derhaka maksiat pada Allah Ta'ala. Itu. Tu pakai duduk behri lagi maksiat tu. Semaya dah, kata semaya tu nur, cahaya. Cerah, orang panggil nampak hati kita nak buat amal kebajikan, takut nak buat maksiat, tu duk beri buat maksiat lagi. Barangkalinya sembahyang orang tu tak sempurna atau tak sah. Kalau kita kata lapu lah, bukan salah bukan salah lapu, barangkali bateri tu nak habis dah, atau puyuh waya piuh dia putus ke guana ke, tak sambung molek ke, duk linak klik ni. Bukan duk salah lapu. Salahnya orang panggil benda ada yang lapu tu. Maknanya salah tu bukan diri semaya, salah orang hak semaya tu. Barangkali semaya dia tu tidak dengan ilmu. Atau semaya tu zahir saja semaya, jaga rukun syarat tiap-tiap rukun, tapi batin hati tu kosong daripada semaya batin. Apa semaya batin? Rupa kehambaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka ketika tu walaupun dia semaya pun tetaplah orang panggil tak dapat cahaya Allah Subhanahu wa taala cerahkan dalam hati dia seorang tadi tu. Habis itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa Allah Taala berhadap. Ni ayat hadis tadi tu. Jadi senantiasalah Allah Ta'ala tu memberi rahmat yang khasah. Begitu lalu. Senantiasalah Allah Ta'ala berhadap, yani senantiasalah Allah Ta'ala memberi rahmat yang khusus, rahmatun khasah atas hamba alal abdi. Dengan mukanya muka Allah. Beratlah mukanya muka Allah. Allah ada muka pula. Tu muka tu bukan dengan makna muka wajah tu bukan. Dia panggil min itlaqil juz'i ay wajhun wa iradatil kulli ay zatun.
Dengan muka ini dengan za. Nah, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi bil bizatihi. Gitu. Senantiasalah Allah Ta'ala berhadap di atas hamba dengan mana memberi nikmat yang khusus ke atas hamba dengan zatnya, zat Allah. Tu apa faedah hak mari dengan zat? Nah, artinya Allah Ta'ala tu sejak sedia kala lagi iradatul khair, nak buat baik, secara khusus kepada hambanya selama berkekalan ia hamba di dalam sembahyangnya, sembahyang hamba. Itu wahwa fi salatihi malam yaltafik, selama mana tidak berpaling, artinya selama berkekalanlah ia hamba di dalam sembahyangnya, sembahyang hamba. Tak ada kena syarah lah, kerana ini berapa kali syarah dah. Maknanya Allah Ta'ala berhadap tu dengan makna memberi rahmat khasah, rahmat yang khusus. Apa rahmat yang khusus? Iaitu daqa'iqun ni'am. Yang halus-halus daripada nikmat. Yang halus ni tak nampak lah. Mana nikmat yang halus? Rasa takut pada Allah, rasa gerung dengan janji, ngaka dosa Allah, rasa nak pahala, nak masuk syurga Allah. Itu. Rasa kasih, cinta, sayang pada Allah. Itu. Bila begitu bertenang dah hati. Bertenang lah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Ingat Tuhan kata, hanya dengan mengingati Allah hati jiwa tu tenang. Kenapa jiwa seorang itu tak tenang? Dia kata sebab tak ada duit. Kalau ada duit pun tak tenang. Bila ada duit, berapa tak tenang juga, kata ada duit, tenang. Tak boleh nak tidur, tak jenera, takut orang merapak, orang curi. Kalau gitu bukan tenang sebab ada duit. Lepas tu, sebab apa? Manusia cari ketenangan selain daripada Allah. Tak dapat dia. Tu orang yang dapat Allah Ta'ala, kaya dia, tak ada berajak benda-benda lain. Sebab itulah ada pepatah ke hadis, wallahu alam, laisal ghina an kasratil arq, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya tu makna kaya banyak orang panggil harta. Kaya hak sebenar apa? Kaya jiwa. Apa kaya jiwa? Yakni dia dapat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat oleh tiap-tiap yang lain kepadanya di dalam hatinya. Siapa? Zat yang tidak berhajat selain daripada dia dan selain daripada dia semua berhajat kepada dia belaka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh bohlah hati itu, tak ada apa. Tenang saja dah. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Apa maklum semaya ni Allah Ta'ala memang nak suruh kita tu ingat ke dia. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Qad aflaha, sesungguhnya menang berjayalah man tazakka, mereka yang menyucikan jiwanya. Lagu mana yang menyuci jiwa? Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sebut ingat akan Allah Ta'ala dan sembahyang. Min atfil khasi alal ami. Mana? Zikrullah tu umum. Tapi sembahyang tu di atas zikrullah. Bermakna sembahyang tu satu daripada zikrullah. Tiap-tiap zikrullah tu belum tentu sembahyang, tapi tiap-tiap sembahyang tentu zikrullah. Betul tak? Tentu dah. Tuh. Habis itu. InsyaAllah ni. Jadi kita berhenti situ dulu untuk Masjid Sayyidina Ali. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendirikan muka hamba, bukan muka Allah, zat Allah Ta'ala kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia hamba, atasnya atas Allah. Ini pun boleh ke ahbasnya 7 mujassimah, tak ada apa-apa. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.